Ha? Tahun 6 habis sesi belajar bila? Dekat sekolah? Ke dah habis dah? Fasa, dalam fasa tengah exam sekolah ke? Nak minta sekolah ke? Okey, sekarang hari ni, minggu ni kita ulang kaji unit 9 lagi. Tapi minggu depan saya dengar je cikgu. Okey, boleh, boleh. Kalau suara saya tak dengar bagi tahu ya. Okey, apa lagi dia saya cakap? Saya pun dah blur dah ni. Sebab efek Panadol tak habis lagi. Okey, minggu ni kita ulang kaji unit 9. Minggu depan kita akan belajar unit baru. Unit 10. Dan kita tak pasti bila nak buat ujian penilaian yang ketiga tu bila. Sama ada bulan 12 ataupun bulan 1. Jadi sebelum habis bulan 12, saya kena habiskan kesemua 13 bab lah. Okay. Jadi saya target bulan depan kita habiskan bab 10 dengan bab 11. Minggu depan bab 10. Lepas tu ulang gaji. Lepas tu bulan depan tu bab 12, 13. 11, 12, 13. Macam tu. Bergantung. Saya tak nak push kalut-kalut nak kejar habis silibus sangat sebab kita ni tuition, fokus kita nak bagi awak faham. Silibus tu kemudian. Kalau awak faham bab tu, insyaAllah lah tak ada masalah lah. Okay. Okay. So tak nak melengahkan masa lagi. Jom kita ada. Suara saya jelas sebab kat sini hujan sekarang, musim hujan. Dekat area Kedah ni hujan. Baling ni hujan. Baru je habis hujan. Okay. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Okay. Setiap soalan diikuti oleh 4 pilihan jawapan A, B, C dan D. Pilih jawapan yang betul. Okay. So, saya nak minta soalan yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan bahan buangan? So, ini adalah basic asas. Kalau awak tak boleh jawab soalan ni, maksudnya awak akan menghadapi masalah lah untuk soalan-soalan yang lain. So, ini sangat-sangat basic ya. Kejap. Laptop saya ni kena beli baru ni. Okay, tak apalah. Okay. So, siapa tahu nombor 1? C. Nombor 1 jawapannya C. Bahan yang tidak lagi digunakan. Okay, benda yang kita tak nak. Okay, benda yang kita tak mahu dah. Okay, bahan yang tidak lagi digunakan. Betul. Okay, next. Nombor 2. Maklumat berikut menunjukkan beberapa bahan buangan. Ditunjuklah pertama, asap dari kilang. Sisa kimia daripada bengkel kenderaan. Asap daripada pembakaran terbuka. So, soalannya, apakah jenis
Bahan buangan yang disebutkan di atas. Ha. So ini adalah kategori apa? Adakah dia sisa makanan, bahan buangan pepejal? Sisa toksik. Macam mana hak ni boleh masuk ni? Aisyah Humaira. Kelas matematik darjah 5 room berapa Aisyah? Tak tahu. Ha? Tak tahu. Mana saya pun tak tahu ni. Kejap. Kejap. Cikgu awak siapa? Nama cikgu. Cikgu baru, tak tahu lagi apa. Cikgu baru. Macam ni. Aisyah dekat kalau ada parents dekat sebelah tu. Aisyah edit nama tu bagi nama Aisyah Umairah tahun 5. Kadang-kadang sebab tahun 6 ni ada Humairah juga. So itu yang menyebabkan confuse tu. Okay, saya masukkan Aisyah dalam main room dulu. Lepas tu Aisyah message admin. Tahu? Tahu tak macam mana nak check admin? Tahu. Okay, saya masukkan dalam ni main room dulu. Dah? Accept? Tak ada lagi. Tak ada lagi? Ui, ui. Dah? Tak ada lagi? Tak. Ke, ke saya masuk orang? Cikgu. Ya. Satu apa tadi? Huh? Jawapan satu apa tadi? C. Okey, kita tengok nombor 2. Jenis makanan apa dia ni? Asap daripada kilang, sisa kimia daripada bengkel kenderaan, asap daripada pembakaran terbuka. Uh, jadi apa dia? So dia kategori apa ni? Sisa toksik. Yes, dia kategori sisa toksik. Sudah rosak. Sudah rosak. Alamak, saya punya buds sudah rosak. Okey, nombor 3. Raja 1 menunjukkan jenis bahan buangan yang dikumpulkan oleh Ali. So, Ali kumpulkan tin, botol plastik. Kemudian tu kategori X. Kategori Y, surat khabar, kotak. Apakah warna tong kita semula bagi bahan buangan X dan Y? Apa dia? Ha. Tin dengan botol plastik. Apa warna tong dia? Adakah jingga, coklat, hijau? Ha. Cuba cari, cuba cari. Cuba Google. Cuba Google. Jingga dengan biru. Okey, jingga dengan biru. Betul. Okey, nombor 4. Antara berikut cara manakah yang terbaik untuk melupuskan bahan buangan? Okey. Yang mana yang cara terbaik? Pertama, kita asingkan sampah
dan dihantar ke tapak pelepusan. Kemudian sampah itu dibuang merata-rata ataupun bahan buangan dari kilang disalurkan terus ke dalam sungai ataupun kita buat pembakaran terbuka. Siapa tahu jawapannya? Okey, apa dia? Cepat, siapa nak jawab sendiri? A. Yes, kita kena asingkan sampah dan kita hantar ke tempat pelupusan. Cikgu, tiga Ya, apa tadi? 3A. Ya dah. Okey, 5. Antara yang berikut, yang manakah bahan buangan tidak terbiodegradasi? Ingat balik. Tidak terbiodegradasi ni maksudnya apa? Sisa Tidak, toksik. tak boleh apa? Reput. Okey, tak boleh reput. So, apa jawapannya? A. Tidak B. terbiodegradasi. Surat khabar tak boleh reput. Salah. D. C. D. Sisa toksik. Ha? D. Sisa toksik. Sisa toksik. Ingat balik surat khabar kan kategori kertas kan. Okey, kertas. So, kertas dia boleh repus. Yang ni pun dia macam kategori organik lah ya. Sebab dia berasal daripada pokok. So, yang ni boleh reput. Ni pun boleh reput. Pen saya, ya Allah. Ini pun boleh reput. Baik. Okey. Okey. Next. Nombor 6. Bahan buangan terbiodegradasi terdiri daripada bahan organik seperti sisa makanan, daun kering, tinja dan kertas. Bahan buangan terbiodegradasi adalah bahan buangan yang dapat diuraikan oleh siapa? Organisma. Oleh mikroorganisma. Okey. Alga bukan alga saja, ya, mikroorganisma lah. Okay, next. Nombor 7. Rajah 2 menunjukkan sejenis bahan buangan yang menyebabkan pencemaran alam sekitar. Bahan buangan ini akan berada di persekitaran untuk tempoh masa yang lama. Apakah jenis bahan buangan ini? Okey. Ni apa dia? Tin dengan botol plastik. Adakah dia bahan buangan terbiodegradasi? Bahan buangan organik? Bahan yang diperbuat daripada plastik? Bahan buangan tidak terbiodegradasi? D. Ya? D. Bahan organik? Bukan D. Bahan buangan? Tidak terbiodegradasi. Yes, dia tidak boleh mereput ya. Ataupun lambat. Contohnya plastik ni ambil masa berat.
ratus ribu tahun untuk reput. Masya Allah, habis dapat saya. Kenapa jadi macam ni? Hmm? Beratus-ratus tahun. Okey. Untuk reput. Okey, nombor 8. Raja 3 menunjukkan satu kaedah pengurusan bahan buangan. Apakah yang akan berlaku jika kaedah pengurusan bahan buangan ini diamalkan? Okey. Apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku? Untuk nombor 8. Adakah bahan buangan dapat dibungkus serta diikat dengan baik? Adakah dia boleh mengurangkan kos bayaran gaji pekerja? Adakah dia mengurangkan longgokan bahan buangan di persekitaran ataupun mengelakkan penyakit berjangkit berlaku? So apa dia? A. Apa dia? A. Dapat dimungkus dengan dan diikat dengan baik. A. A. Kalau A, tapi kat sini jawapannya ialah D, ya, mengelakkan penyakit berjangkit daripada berlaku. Sebab bila ada sampah-sampah yang tidak dibubuh tidak diletakkan dalam tong sampah, dia akan menyebabkan ada apa? Bila sampah tak letak dalam tong sampah, ada apa? Apa yang ada? Akan ada apa? Haiwan apa yang akan mengelilingi sampah tu? Akan ada apa? Akan ada lalat, tikus. So, jadi jawapannya D. Okey, nombor 9. Bagaimanakah satu tapak pelepusan dapat bertahan dengan lebih lama? Okey, pertama. Macam mana dia dapat bertahan dengan lebih lama? Macam mana kita nak bagi tapak pelepusan kita tahan lebih lama? Mengasingkan bahan buangan. Mengasingkan bahan buangan. Jadi bila kita asingkan bahan buangan, maksudnya kita akan pergi mana? Kita akan kitar semula. So, kalau kita semula, adakah sampah dekat tapak pelepusan tu akan bertambah banyak? Kalau Tak. kita tak, okey, dia akan tidak lambatlah bertambah tu, ya. Sebabkan kita buat kita semula. Cikgu, B apa tadi? B pula 8. 8D. Okay. Okey, nombor 10. Raja 4 menunjukkan dua jenis bahan buangan. Okey, dia tunjuk tayar dan botol plastik. Okey. Apakah kesan daripada pembakaran bahan buangan di atas? Apa kesannya kalau kita bakar tayar dengan bakar plastik? Kilat. Apa? Berlaku banjir kilat. Bakar sampah akan berlaku banjir kilat. Ingat banjir kilat berlaku sebab apa? Banjir kilat berlaku sebab apa? Ini topik panas ni, sebab KL, area KL, area Kelang
baru-baru ini banjir kilat. Kayak Kuala Lumpur lumpuh. Sampai Dewan Rakyat pun tak boleh nak bersidang selama 30 minit sebab Oh, apa disebabkan banjir kilat tu disebabkan oleh apa? apakah kesan daripada pembakaran bahan buangan di atas? Tak, Berlakunya banjir. Air saya sungai tak Tamar. saya tak saya Lepas tanya, saya tanya soalan saya tanya, apa yang menyebabkan banjir kilat berlaku? Jawab yang tu dulu. Oh, sebab angin tu longkang angin ribut. tersebut. Longkang tersumbat dengan sampah sarak. Okey, Dik. Kalau dalam soalan ni dia tanya, dia nak bakar tayar dengan plastik. Dengan botol plastik. So, apa yang berlaku? Um, Air Lepas tu bunga dia sama. Yes, pelepasan gas toksik. Okey. Air sungai tak tercemar disebabkan kita bakar tayar. Awak buang sampah dekat tayar, dekat sungai barulah air sungai tu tercemar. Okey. Nombor 11. Pembalakan secara berleluasa dapat dikurangkan sekiranya kita mengitar semula. Okey. Kita nak kitar apa nak kurangkan pembalakan? Ah, Hmm. kita kena kitar semula kertas. Pandai. Okey, next. Raja 5 menunjukkan situasi di sungai. Apakah punca utama pencemaran sungai tersebut? Apa dia? Adakah disebabkan oleh hujan asid? Adakah disebabkan oleh timbusan tanah, sampah dalam tanah? Pelepasan sisa toksik. Kalau air hidupan laut ni mati ni selalunya pelepasan sisa toksik dari kilang ataupun sampah plastik yang kecil-kecil tu yang dibuang di dalam laut lah. Okey. Okey, kita refresh balik siapa yang terlepas jawapan. 1 cacing, 2 dadu, 3 ayam, 4 ayam, 5 cacing, 6 cacing, 7 dadu, 8 dadu, 9 bola, 10 ayam, 11 bola, 12 cacing. Okey. Okey, saya nak bagi tanda sekejap. Awak buat dulu soalan ni. Sekarang 841, 8 soalan ni senang je. Buat soalan nombor 1 dan nombor 2. Buat 1 sampai 2. Okey. 1 sampai 2 saya bagi nama siap-siap. Nombor 1 Damia. 1A. 1B Irfan. 1C Akil. 2A Imran. 2B Haris. 2C Arfa. 2D Iris. Okey, yang 7 dulu. Saya pergi tanya sekejap. Buat dulu. 845 kita bincang.
Oh, maaf, maaf lambat ya. Okey. Uh, minta Damia. Jawab Damia soalan yang pertama. Sorry. Nama pula saya kat tandas tadi. Damia boleh tak ke line slow? Okey. Apalah. Maklumat berikut menerangkan tentang sejenis bahan buangan. Padankan maklumat berikut dengan bahan buangan yang betul. Okey, dia bagi hint dekat kita dekat sini. Dia kata apa? Saya diperbuat daripada pasir. Jika tidak dilupuskan dengan baik, saya boleh mengakibatkan banjir kilat. Siapakah saya? So, diperbuat dengan pasir ni yang mana satu? Awak kena tahulah bahan buangan dia yang pertama apa dia? Adakah beg plastik, botol kaca, majalah? Siapa nak bagi jawapan? Apa jawapannya? Hint dia saya diperbuat daripada pasir. Saya. Apa Ainul? Botol kaca. Botol kaca, betul. Botol kaca ini diperbuat daripada pasir. Dan botol kaca ini jika kita tidak lupuskan, dia boleh mengakibatkan banjir kilat lah. Sebab dia kan tidak terbiodegradasi. So kalau katakan kita buang dekat longkang-longkang, so bila banjir,
Dia akan menyebabkan clogging lah, tersumbat. And then air tak boleh mengalir. Itu satu. Kalau pecah pula, pecah gedebau, pecah. Luka lah. Kena pula dekat haiwan. Ataupun kalau time banjir tu, ada orang nak jalan-jalan, nak cuba tolak motor ke apa ke, terluka. Jadi tolonglah buang kaca di tempat yang sepatutnya. Okey. Irfan, boleh jawab Irfan? Dah sakit tekak. Boleh. Bahan terbiodegradasi. Nombor 1. Bangkai ayam. Oh, sisa makan, kategori mana ni? Sisa makanan? Sisa makanan dengan bangkai ayam. Betul. Pandai ambil jawapan daripada soal, daripada pilihan jawapan yang sebelum-sebelum ni. Kan senangnya. Okey. Yang tidak terbiodegradasi? Besi buruk dengan botol kaca. Betul. See? Nak jawab soalan senang saja. Ingat penggubah soalan kadang-kadang bukan yang rajin mana pun. Dan jawapan tu ada je dekat soalan objektif tu. So kita tengok balik ya. Okay, thank you Irfan. Okay, next. Sampah sarap ini dibuang ke dalam laut, dibuang ke dalam sungai. Okay. So, apakah kesan buruk daripada aktiviti ini? Akil? Boleh tak Akil jawab? Banjir. Banjir apa? Banjir apa dah? Kilat. Banjir kilat. Cikgu nak tanya. Saya tak nampak soalan jawapan saya. Sekejap. Banjir kilat. Kemudian, apa lagi yang boleh berlaku disebabkan pembuangan sampah dalam sungai dengan laut ni? Tercemar. Yes, dia akan menyebabkan pencemaran air. Pencemaran laut. Tak kisahlah. Sungai ke laut ke. Okey. Untuk siapa yang belum salin. Okey dah Arfa? Dah. Ya dah. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Jadual 2 menunjukkan, saya besarkan Jadual 2 menunjukkan kuantiti sampah yang dibuang oleh Sekolah Sri Cempaka dari tahun 2010 hingga 2015. Bilangan murid di sekolah tersebut adalah sama pada setiap tahun. So, tahun 2010 dia buang 550. 2011 520. Sampailah 2015 280. Soalan tanya, apakah corak perubahan jisim bahan buangan
dari tahun 2010 hingga 2015. Okay, Imran, boleh jawab Imran? Bila dia tanya soalan mengenai corak atau pattern, ni bukan tanya corak bulat ke corak elips ke apakah. Dia tanya meningkat ke menurun. So, apa yang awak boleh tengok? Adakah dia sampah dia makin bertambah ataupun berkurang? Pembuangan jisim bahan buangan ni semakin bertambah ke berkurang? Anyone? Imran mungkin lain problem. Berkurang. Kurang. Berkurang. Betul. Berikan inference. Bagi jawapan kamu di 2A. Okey, Haris cuba jawab dulu. Kenapa kita kata sampah tu berkurang? Inference ni maksudnya bagi sebab. Kenapa jisim sampah tu boleh berkurang setiap tahun? Haris lain okey tak tu Haris? Haris Mishari. Aku nak tanya yang soalan ini. 2A tu saya tak faham. Ha? Kenapa dia tahun 2010 hingga 2015? Ni? Ada dalam ni? Oh, okay. Dia berdasarkan jadual dekat atas ni. Okay dah. Okey. Kenapa kita kata corak dia semakin berkurang? Apa yang berlaku? So kita boleh bagilah sebab yang berkemungkinan dia berlaku. Okey. Kerana ya Allah, kebencinya saya tulis ni. Ya Allah, kenapa pen saya sudah rosak? Okey, kerana mungkin ada amalan kita semula. Sorry kalau tulisan saya tak lawa sebab pen saya rosak. Saya tak pastilah kenapa. Kena tukar kot dia punya nips dia tu. Dah, take je cikgu. Ni, saya cuba mengkontrol dia punya tips dia. So, ini yang pertama. Yang kedua, kita boleh bagi okay. So, Arfa, C. Padankan maklumat dengan pemboleh ubah yang betul. Bilangan murid jisim buat bahan buangan. Ha? Sekejap. Baca balik soalan dia kata apa. Bilangan murid di sekolah tersebut adalah sama pada setiap tahun. So, bilangan murid kategori apa? Pemboleh ubah apa? Dimanipulasi ke? Bergerak balas. Adalah sama setiap tahun. Kalau Sama. sama dimalarkan kan? Yes. Kalau sama adalah dimalarkan. Itulah dimalarkan.
Jisim bahan buangan. Bahan buangan boleh ubah dimanipulasi. Sini. Bergerak malas So dia adalah boleh ubah bergerak malas. Okey. Iris. Ya. D Iris. Adakah satu cara meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kita semula? Apa dia? Sorry, cikgu tak Membuat dengar. kempen kesedaran. Membuat kempen kesedaran kita semula. Boleh? Okey. Mengadakan kempen. Ayat yang sesuatu, perkataan yang sesuatu mengadakanlah. Mengadakan kempen kesedaran apa ni? Ayo. Cikgu. Ya. Itu saya beri tandas. Boleh. Terima kasih. Okey, nombor 3. Raja 3 menunjukkan bahan buangan daripada kilang. Katakan bahan buangan daripada kilang tersebut. Sisa. Okey. Dia buang apa tu? Sisa toksik. Yes, dia buang sisa toksik. Yang kedua, bagaimanakah sisa toksik boleh mendatangkan bahaya kepada manusia? Apa yang terjadi? Gas. Apa yang terjadi daripada bahaya terhadap manusia yang menghadiri sisa toksik tersebut? Sebab ada gas, dikeluarkan gas. Sisa toksik keluarkan gas? Dia bukan gas toksik, sisa toksik. Maksudnya cecair tu masuk dekat saluran air, longkang. Daripada longkang turun ke sungai. Berjangkit. Penyakit berjangkit.
boleh menyebabkan penyakit berjangkit tu tak? Kalau sampah ya. Tapi sisa toksik ni pertama sekali sekejap. Mendatangkan bahaya kepada manusia boleh menyebabkan penyakit. Penyakit berjangkit tu tidak, tapi boleh menyebabkan penyakit. So, bila kita mandi dekat sungai yang ada sisa toksik tu, awak akan sakit lah. Ya. Ini je lah sebab dia spesifik dia kata mendatangkan bahaya kepada manusia. Jap. Bagaimanakah bahan mengenai? Okey, betul lah. Okey, C. Dia nak minta kita bina satu jadual. Cuba jadual tu nak bina macam mana? Jadual tu bina macam ni. Ni contoh. Ni contoh jadual. Okey, cuba bina jadual. Tengok. Saya bagi seminit. Sekarang 95 minit. 96 minit. Saya harap semua dah ada dah. Tengok jadual yang tadi. Okey, dah. So, kita kena buat. Saya harap sama macam saya buat. Sengit. Tak. Kemudian kita buat tahun 1995, tahun 2000, tahun 2005, tahun 2010. So, 1995 indeks pencemaran udara dia 80. Yang ni pun silap 2010. 80, 100, 150, 250. Jadi awak semua akan dapat macam ni. Okey.
Next, ramalkan indeks pencemaran udara sekiranya bahan buangan di kawasan kilang tidak dikawal. Apa jadi? Kalau kita tak kawal bahan buangan dekat kilang ni, kita biar je dia keluar. Asap-asap kilang ni berleluasa. So, apa yang akan terjadi? Siapa tahu? Siapa nak jawab? Apa yang akan terjadi? Cepat. Boleh menyebabkan penyakit berjangkit. Fokus kepada soalan ni kata apa? Indeks pencemaran udara. Ramalkan indeks pencemaran udara. Apa yang akan berlaku pada indeks pencemaran udara tu, Amin? Kalau asap-asap kilang makin bertambah, indeks pencemaran udara dia tu macam mana? Adakah makin berkurang? Makin bertambah. Semakin bertambah ataupun makin meningkat. So, tulislah. Indeks pencemaran udara semakin meningkat. Okey. Kalau dah siap, boleh ambil kertas soalan exam. Kita nak bincang. Paper exam, jawapan untuk exam. Saya tak habis marking lagi, so saya tak akan bagi markah. Tapi awak marking paper awak sendiri, awak boleh agak lah. Dia tak akan lari jauh lah daripada situ. Kecuali awak hantar dekat saya, awak tak tanda. Ataupun awak hantar tak habis, memang tak ada markah lah ya. Aduh. Okey, semua dah ambil kertas exam? Ya. Okey, semua dah ambil kertas? Dah. Oh, slow sikit ya. Cikgu, Kenapa? saya punya hilang. Ha? Saya punya hilang. Hilang. Ayu. Asyik baik. Dong. Cikgu, Ya? saya tak ada kertas ujian. Tak apa. Tengok je. Siapa yang baru masuk ataupun tak ada tu tengok dulu. Iris. Okey, Iris ada hantar. Sekejap apa. Okey, tak apa. Yang lain kita hilang, tak apa, boleh refresh balik lah ya.
Jawab hari tu, yang tak ada tu tak apa. Uh, Okey, kita tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Anissa, tolong jawab Anissa nombor 1. Azmi menjalankan penyiasatan K atas seekor belalang. Apakah kemahiran proses sains yang terlibat dalam pernyataan di atas? Memerhati. Okey, so dia adalah memerhati. Saya rasa tak ada pertikaian kot jawapan dia 1A. Ada ke orang yang macam, cikgu no, cikgu saya jawab lain. Tak, bukan dia. Bukan, nehi. Bukan ini jawapannya. Tak ada kan? Semua saya rasa jawab samalah. 1A sebab soalan basic ni. Okey, nombor 2. Elman. Antara yang berikut yang manakah penjelasan yang betul bagi haiwan-haiwan itu? Apa jawapannya? Ingat balik awak jawab apa? Yang mana yang betul? Bernafas dengan peparu. Siapa yang bernafas dengan peparu? Siapa yang bernafas dengan insang? Ikan. Yang bernafas dengan insang? Siapa? PQRS. C. C. Okey. Betul? Ya. Q saja yang bernafas dengan insang. Yang lain semua dengan peparu. Cikgu. Ya. Nombor 1 apa? E. Next. Humaira. Humaira boleh nombor 3, Humaira? Oh. Ya, saya. Raja 2 menunjukkan satu proses. Apakah nama proses itu? D. Persenyawaan. Okey. Yes, dia adalah proses persenyawaan. Betul, pandai. Nombor 4, Zahira Aisyah. Zahira boleh tak jawab? Tadi siapa yang tadi tak kata dekat luar? Arisa ke? Zahira, nombor 4 Zahira. Sistem saraf pusat ke? Yes, otak saraf tunjang adalah sistem saya salah. Sistem saraf pusat. Jadi jawapan dia 4A. Saya rasa tak ada kan, yang lain semua jawapan sama kan? Okey. Jadi kalau saya habis marking pun saya rasa tak lari jauh lah kot ya. Kalau lari pun mungkin awak tak hantar jawapan habis lah. Okey. Next. Antara yang berikut, mikroorganisma yang manakah
boleh dijumpai pada sekeping roti yang berkulat. Yes, C. A ni apa? A ni virus kan? B Zua. ni ameba kan? Ameba. D ni bakteria tak silap saya. Dia kategori bakteria. Root E. coli ke apa tak pasti. So kulat muka roti adalah C. Okay. Nombor 6, dia apa tu dia? Nombor 6. Nombor 6. Apakah yang dapat dilakukan untuk mencegah kerosakan seperti itu? C. Betul. Dalam peti sejuk. Betul. Sebab apa? Kenapa letak dalam peti sejuk boleh mengurangkan kerosakan buah tersebut? Ni nak tengok awak faham ke tidak. Siapa tahu? Kenapa? Kenapa kita letak dalam peti sejuk? Organisme kurang aktif. Betul. Betul. Mikroorganisme. Sorry kalau saya cakap slow-slow. Saya sedekap. Kurang aktif. Ataupun kita kata tidak aktif lah. Tidak aktif dalam suhu yang rendah. Dia ada beza tak? Kalau suhu yang tinggi, mikroorganisme akan mati. Tapi kalau suhu yang rendah, dia kurang aktif ataupun tidak aktif. Maksudnya sebab itulah mak awak marah, awak buka pintu peti sejuk tu selalu. Sebab apa yang berlaku bila awak buka pintu peti sejuk tu, suhu dalam peti sejuk tu, peti sejuk tadi, dia akan jadi kurang sejuk. Sebab suhu kat luar masuk kan. So, apa jadi? Bakteria akan mula membiak lah. Sebab itulah dalam peti sejuk, jadi dua. Kalau dalam peti sejuk, makanan paling lama lah seminggu. Dalam freezer, freezer ada beza tak? Freezer, peti beku tu, yang bahagian beku tu, boleh tahan selama sebulan. Tapi still, bergantung juga. Kalau awak letak daging tengah satu freezer, pada waktu yang sama, daging tu tak sempat membeku, berkemungkinan bakteria akan membiak cepatlah. Jadi, terutamanya nak time waktu raya haji kan, orang nak buat korban, time tu lah banyak penuh freezer. So, berhati-hati dalam mengurus makanan. Okay? Jangan letak terlalu banyak dan limit dia sebulan. Paling sedap sebulan lah ya. Tidak, awak nak tahu macam mana makanan tu dah tak elok. Bila dah ada hijau-hijau, tu dah tak elok. Walaupun dia beku tapi dah ada hijau-hijau, so jangan makan. Okey, nombor 7. Rajah 13 menunjukkan corak yang dibuat pada tapak kasut. Apakah fungsi corak tersebut? Corak-corak ini dibuat untuk apa? Ainul? Ainul. Ya. Apakah fungsi corak? Betul. Menambahkan daya geseran dan cengkaman. Saya rasa semua orang betul kot soalan ni ya. Bayangkanlah ya, pernah jalan tak slipper yang tapak dia dah haus? So apa jadi? Lincin betul, awak tak boleh nak berdiri dengan elok, awak akan asyik nak terjatuh, terutamanya dekat permukaan yang licin. Sebab tak ada daya geseran dan tak ada cengkaman. So macam tu jugalah dengan tayar kereta, tayar motor. So make sure kalau nanti lagi 10 tahun awak dah ada kereta sendiri, make sure tukar tayar berkala mengikut nasihat daripada
mekanik. Ya. Okay. Nombor 8, Amni Wafia. Darjah 14 menunjukkan waktu bertolak dan waktu tiba bagi sebuah kereta api ke suatu destinasi. Jarak perjalanan adalah sejauh 300 km. Berapakah kelajuan kereta api tersebut? 150 km per jam. Okey. So ingat macam mana kita nak kira kelajuan? Apa formula dia? Siapa tahu? Kelajuan bahagi masa. Kelajuan bahagi masa. Bukan. Apa nama jarak? Jarak bahagi masa. Jarak bahagi masa. So jarak kita 300 kilometer. Masa kita bertolak pukul 8 sampai pukul 10. Jadi berapa jam tu? 2 jam. Jadi 300 bahagi 2 dapat 150 km per jam. Yang ni tak perlu tekan kalkulator, corok pun saya rasa dah tahulah, yang mudah lah soalan dia. Okey, nombor 9, Akil. Ya, cikgu. Nombor 9. 9. Pelajaran 16 menunjukkan papan tanda hal tajuk yang diperhatikan bila berbahaya. Apakah maksud papan tanda tersebut? Kelajuan kenderaan tidak boleh melebihi 110 km per jam. Betul, ya. Kelajuan tidak boleh melebihi 110 km per jam. Okey, tengok tanya pula, habis tu cikgu orang memotong tu macam mana? Memotong tu dekat laluan memotong je lah. Tapi janganlah sampai setengah orang laluan memotong tu untuk nak potong lori, kenderaan berat yang ataupun kenderaan yang terlalu perlahan. Ni setengah kereta memang dia duduk dekat lane, memang dia berada di garisan kanan sedia dan dia speed melebihi had yang diberikan. So memang kena saman lah. Okay. Okey, nombor 10. Nombor 10, Irfan. Cuba jawab, Irfan. Jenah takkan berapa ekor sokong segar sokong. Sorry, Sotong. saya betul ni. Sotong. Sotong segar yang telah dicuci di atas meja. Pada keesokan harinya, dia mendapati sotong tersebut masih terbiar di atas meja dan dihuruf lalat. Raca di bawah menunjukkan keadaan sotong tersebut. Antara yang berikut, yang manakah ciri-ciri sotong tersebut? Berdasarkan gambar, agak-agak apa dia, Irfan? D. Berubah tekstur, berbau busuk dan menjadi lembik. Betul. Okay. Good. Berbuih dan berketul tu tidak. Kalau berbuih dan berketul ni macam susu, ya. Menjadi keras dan kering, saya tak pasti apa. Kulat tumbuh pada permukaan sotong ni, saya rasa kebanyakan dia semua yang makanan rosak macam tu lah. Cuma tapi kalau sehari kulat tak tumbuh lagi. Kulat dia perlukan 2-3 hari untuk tumbuh. Okey, so setakat ini soalan objektif. Ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Sekejap, cikgu kena tengok mana lagi kesilapan ni, Caan. Cikgu kena hantar bank soalan. Okey. Next, kita tengok ke soalan hak senang lah ya, bahagian B. Bahagian B, ini kita buat sama-sama lah ya. Cikgu tak payah panggil lah sebab senangnya. Saya rasa semua tahu jawab. Raja di bawah menunjukkan pengelasan mikroorganisma. Lengkapkan raja di bawah dengan menyatakan 2 jenis mikroorganisma dalam
ruang yang disediakan. Yang ni tak kisah apa-apa janji 5 mikroorganisma tu lah. Ingat balik apa dia? Kulat, alga, bakteria, lagi apa lagi 2? Virus dan Virus protozoa. Ha? Virus dan protozoa. Yes, virus dan protozoa. Cakap cikgu fungi. Okey, kulat dengan fungi ni adalah sama ya. Okey, tandakan betul pada jawapan yang betul. Apa tulisan saya tak lawa. Virus. Okey, makanan manakah yang memerlukan mikroorganisma dalam proses penghasilan? Yang mana satu? Bakteria. Yogurt. Yogurt, betul. Yogurt perlukan mikroorganisma nak buat. Yang manakah kesan buruk mikroorganisma kepada manusia? Perebutan gigi. Sebab perebutan gigi disebabkan tindakan bakteria. Bakteria kita bertindak balas dengan gula yang kita makan ni dalam mulut kita dan dikeluarkan asid. Asid tu akan mereputkan enamel lapisan luar gigi. Okey. Jadi kalau awak lepas makan, kisahlah makan manis tak manis, tak gosok gigi ataupun sebelum tidur sekurang-kurangnya 2 kali sehari ya. Sebelum tidur dengan selepas bangun tak gosok gigi, insya-Allah lah umur 40 pun awak dah pakai gigi palsu. Okey. Nombor 2. Rajah di bawah menunjukkan 2 aktiviti X dan Y yang dilakukan oleh Puan Laila. Bulatkan aktiviti yang menggunakan jenis daya yang sama dengan aktiviti X dan Y. Apa dia? Siapa tahu? Aktiviti X, mencabut rumput. Aktiviti X mencabut rumput. Okey. Aktiviti Y, bermain violin. Bermain violin. Tandakan betul pada jawapan yang betul. Okey. Apakah kesan daya yang terlibat dalam rajah di atas? Ni sukan apa ni? Macam tenis. Arah gerakan objek. Okey, dia mengubah arah gerakan objek. Betul. Antara berikut penyataan yang manakah menyokong pilihan jawapan kamu di 2B1? Pemain badminton memukul bulu tangkis ke arah lawan. Betul. Bulu tangkis tak berubah bentuk. Dia tak berubah bentuk. Dia sama je. Sebenarnya kalau berubah bentuk pun dia sebab bulu-bulu dia tercabut je. Okay. Dia tak adalah sekali kita kita guna raket tu, kita pukul guna raket tu tak adalah tiba-tiba jadi bulat ke apa, tak, bentuk dia macam tu je. Okay. Ada soalan tentang bahagian B? Kalau tak ada, kita proceed ke bahagian C. Okay. Okay. Yang ni kena jawab semua soalan. Raja di bawah menunjukkan satu acara larian yang disertai oleh Rahman dan rakan-rakannya. Dalam acara di atas, Rahman mengambil masa 18 saat, Najib mengambil masa 20 saat dan Aman mengambil masa 25 saat untuk sampai ke garisan penamat. Bina sebuah carta palang. Yang ni macam mana dia nak bina carta palang tu? Takut ada yang tersilap buat jadual pula. Okey, carta palang ni kita bina macam ni. Tengok. So ini adalah masa
menamatkan larian. So, Rahman nampak ni. 5, 10, 10, 20, 30. So, Rahman 18. Dia kurang kat sini. So, tulis nama dia Rahman. Okay, Najib 20. Kemudian Aman 25 saat. Awak boleh buat rapat-rapat, tapi saya buat jauh-jauh supaya awak tak confused. Okay. So ini maksudnya carta palang. Okay, awak buat macam ni, anggarannya betul, dapat 2 markah. Okay, next. Okay, semua dapat tak macam ni? Saya tak sempat tengok habis lagi awak punya kertas. Ada. Saya harap betul lah ya. Okay. Selepas acara tersebut, Rahman ke kantin untuk membeli minuman sejuk seperti dalam rajah di bawah. Rahman meletakkan 1 sudu besi ke dalam gelasnya. Selepas beberapa saat, Rahman menyentuh sudu besi dan penyeduh minuman straw plastik biasa tu dalam gelas tersebut. Apakah yang dirasai Rahman apabila menyentuh sudu besi? Dia rasa apa? Sejuk ke panas? Sudu besi. Sejuk. Betul. Straw tak adalah kata panas sebab dia dalam bekas yang sama. Cuma dia kita panggil kurang sejuk. Kalau awak cakap sedikit sejuk ataupun tidak berapa sejuk, okey, saya terimalah ya. Kenapa kita kata bila dia sentuh sudu besi tu sejuk, bila dia tak sentuh, bila sentuh straw tu kurang sejuk. So apa reasonnya? So sudu besi merupakan apa? Konduktor. Apa maksud konduktor, Haba? Konduktor Haba yang baik. Berbanding penyedut minuman. Okey, konduktor Haba tu apa dia? Konduktor Haba ini ialah kebolehan mengalirkan. Mengalirkan haba. Contohnya, kenapa kita masak, kita suka guna periuk besi berbanding periuk kaca. Ya? Sebab periuk besi tu cepat panas. Oh, saya tak cakap banyak-banyak, sakit saya. Okey, C. Jadual di bawah menunjukkan hubung kait kelajuan peserta dengan masa yang diambil untuk menamatkan larian. Apakah kesimpulan? Okey, apakah yang kita boleh simpulkan? Semakin apa? Siapa nak tolong jawab? Semakin laju peserta. Semakin bertambah kelajuan peserta. Okey. Semakin
singkat untuk menamatkan. Semakin singkat apa? Masa untuk tamat. Betul. Kena mention bagi habis. Semakin singkat masa yang diambil peserta untuk menamatkan larian. Okey. Okey. Dah. Next. Nombor 4. Rajah 2.1 menunjukkan carta palang jarak yang dilalui oleh sebuah kereta mainan di atas 4 jenis permukaan dalam masa 5 saat pada ketinggian landasan 20 cm. Kat situ dah ada tiga-tiga tu dah ada pemboleh ubah yang kita nak. Susun mengikut urutan jenis permukaan yang dilalui oleh kereta mainan bermula daripada permukaan yang menghasilkan daya geseran paling kecil kepada yang paling besar. Okey. So maksudnya yang paling jauh akan berada dekat depan. Okay, siapa nak bagi tahu jawapannya? Jawapannya apa? Huruf apa yang akan berada dekat depan dulu? Huruf apa? Q. Lepas Q apa? S. S. R. P. R. P. So bila kurang daya geseran maksudnya kereta tu boleh pergi jauh, pergi laju. Okey. Nyatakan dua pemboleh ubah yang dimalarkan. Maksudnya kita pastikan sama. Apa dia Amni? Masa. Masa lagi? Ketinggian landasan. Betul. Ketinggian landasan. Ya. Kalau jawab jenis kereta mainan boleh? Jenis kereta mainan ni dia macam jenama tak berapa tepat. Dia tak berapa tepat. Sebab dia dah bagi dah dekat sini. Dah mention dah. Masa dia 5 saat dan ketinggian landasan dia 20 cm. So kalau jenis kereta mainan kita panggil radas. Radas tidak. Dia tak kira. Okey. Ramalkan jenis permukaan P. Saya terima mana-mana permukaan kasar yang bersesuaian. Tapi pada pendapat saya, kat sini saya letak kapet lah. Kalau awak letak pasir pantai pun saya terima. Yang bersesuaian lah. Janganlah letak. P kan kat belakang sekali kan. Janganlah letak kertas pasir pula. Kertas pasir tak berapa. Dia bergeser tapi tak. Kereta tu akan pergi jauh lagi lah. Masih lagi akan pergi jauh. Okay. Karpet permaidani. Saya akan terima mana-mana jawapan yang bersesuaian. Okey, apakah fungsi sistem periferi? Okey. Menghantar impuls antara sistem
saraf pusat dan seluruh badan. Cikgu, Ya, kalau jawab, untuk menyambungkan sistem saraf pusat kepada organ badan. organ badan tu tak berapa tepat. Awak ayat depan tu saya bertimbul lagi. Organ badan tu tak berapa tepat. Sebab sistem saraf periferi ni memang fungsi utama dia daripada sistem saraf pusat. Dia nak, kalau ayat awak okey, organ di seluruh badan ada tak? Ada perkataan seluruh badan tak? Ada? Kalau ada perkataan seluruh badan tu saya tengok. InsyaAllah. Nanti saya tengok balik. Okey. Tengok hubungan sistem saraf pusat dengan sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat mengawal dan menghantar maklumat kepada sistem saraf periferi untuk mengkoordinasikan tindakan badan. Cikgu, Ya, kalau jawab, mengawal dan mengkoordinasi tubuh kita. yang ni mesti mention sistem saraf. Siapa yang mengawal? Siapa yang mengawal? Yang mengawal tu mesti sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat mengawal. Kalau awak cakap sistem saraf pusat mengawal dan menghantar maklumat, sistem saraf periferi mengkoordinasikan, itu diterima. Kalau awak tulis saja mengawal dan mengkoordinasikan, takut nanti pemeriksa tak tahu. Awak nak tunjukkan jawapan tu untuk siapa. Jadi kena mention sistem apa. Okey. Lakarkan sistem saraf pusat dalam raja di bawah. Okey, lukilah otak ni. Otak. Awak lukis macam ni je. Saya bukannya buat tandingan melukis pun. Asalkan nampak ada otak. Saya lukis otak tak lawa tau. Saya pun bukan pelukis. Kalau takut tak faham label lah. Otak, saraf, tunjang. Yang skema punya lawa lagi lah. Awak lukis macam ni pun saya dah terima. Okay, dapat 2 markah. Tak perlu label pun, tapi paling case soalan lakaran ni better label lah. Okay. Soalan nombor 5 dengan nombor 6 kita bincang minggu depan. Saya serius sakit tekak tak nak cakap lah. Kita buat quizzes. Kita buat bukit. Maaf saya tak berapa sihat hari ni. Sekejap saya bagi link bukit. Okey, setakat ni ada soalan apa-apa tak nak jawab? Nak tanya? Tak ada Ana. Semua senyap ni. Semua tidur lah ke? Tadi Arfa dah tidur dah. Arfa dah tidur dah tadi. Parents dia mesej saya dia. Arfa dah tidur.
Ya, sekejap saya nak bagi link. Cikgu boleh tak saya leave dulu sebab saya dah hal. Oh, boleh. Okay, terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Okey, saya hantar link dalam grup dalam chat. Itulah saya janji banyak kali dah kan. Makan exam insyaAllah saya bagi tahu minggu depan boleh tak? Saya tak sihat lah 2-3 minggu ni. So saya tak sempat makin habis lagi. Sorry ya. Saya cuba sebab saya kena hantar dekat admin hari Selasa ni. Jadi insyaAllah lah minggu depan saya boleh tengok. So kita ada berapa orang? 7, 14 tolak 2. Sepatutnya masuk 12. Okey, saya start . Saya nak kata Nazak, awak soalan apa-apa tanya dalam chat .